Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solihin bin Arifin, bernanometri di 2018-208-6188. Tajuk penulisan saya ialah kritikan novel Senjakala menggunakan teori estetika bersepadu. Novel Senjakala karya Baharudin Kahar. Pada awal tahun 1970-an, Baharudin Kahar menggemari muzik dan berhasrat mahu menjadi pemuzik yang berjaya. Setelah mencuba nasib di bidang ini, usahanya tidak berhasil. Baharudin Kahar mencuba pula dalam bidang penulisan dan ternyata lapangan ini memang miliknya. Bakatnya terselah dalam bidang ini dan keterlibatannya itu tidak sia-sia. Cerpen, novel dan puisi yang dihasilkannya mampu mengangkat namanya sebagai penulis berkaliber. Malahan, karya-karyanya dapat diselebariskan dengan karya penulis terkenal yang lain. Novel pertamanya yang berjudul Senjakala pada tahun 1986 terpilih sebagai buku teks sastra peringkat CJ Pelajaran Malaysia. Novel Senjakala adalah berkisahkan tentang kegigihan Kinto, seorang pemburu tua yang turun berburu selama lebih daripada 100 hari. Selain itu, Kinto ingin mendapatkan raging rusa untuk anak perawannya yang sakit. Di dalam novel ini dilukiskan kecelakaan hati seorang manusia yang tidak mahu menerima kekalahan, tentang harga diri dan kasih sayang. Ia juga mencakupi hubungan manusia dengan Tuhannya, alam dan sesama manusia. Di atas segala-galanya tersimpan falsafah tentang proses pencarian diri, tentang kewujudan kita yang perlu menerima kekalahan bersandarkan kesedaran pada keagungan Tuhan. Cinta yang patah dengan segala macam kompleksitinya, rendah diri seorang lelaki dengan rindu dan cintanya yang tak sampai juga terungkap dalam novel ini. Konsep estetik barat yang diperkenalkan oleh Alexander Gauterman pada tahun 1750 lebih cenderung kepada konsep estetik luaran yang mementingkan pengalaman manusia semata-mata, sebagaimana yang ditegaskan oleh pemikir estetik empirikal seperti Archibald Allison dan David Hume. Manakala bagi konsep keindahan hakiki ialah keindahan yang terjemah bukan hanya semata-mata dalam bentuk sensitiviti dan tidak balas emosi, tetapi juga melibatkan keindahan dalam menyampaikan pesan secara berhemah dan berhikmah tentang khabar baik dan khabar buruk sesuatu perkara, khususnya yang berkait dengan cara hidup manusia sesama hidup di dunia atau hidup selepas mati. Estetik moden sebagaimana yang difahami dan dipegang dalam falsafah estetik moden barat tidak mengambil kira hubungan estetik dengan pemilik hakiki estetik itu. Manakala dalam Islam, keindahan berkait langsung dengan Tuhan yang memperlihatkan dengan jelas perbezaan dalam memahami makna estetik dan makna keindahan daripada perspektif Barat dan Islam. Oleh itu, amat wajar bagi pembaca dan pengkaji berpegang kepada keyakinan yang kukuh bahawa estetika dalam kesusastraan Melayu sewajarnya bersandarkan pada estetika yang berteraskan nilai Melayu dan agama Islam melalui kritikan sastra menggunakan teori estetika bersepadu. Teori dibina oleh Abdul Halim 2009 bertolak dari konsep keindahan gaya dan perutusan agama berasaskan Al-Quran dan penciptaan Adam sebagai khalifah Allah yang dilihat padanya kesempurnaan fizikal dan dalaman. Abdul Halim melihat kesempurnaan Adam sebagai makhluk terpantul kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuklah kesusastraan. Menurut Abdul Halim, teks kesusastraan juga adalah teks keindahan yang lahir daripada proses penyepaduan berbagai unsur bahasa, idea dan pemikiran, pengajaran dan perutusan. Menurutnya, teks mempunyai hubungan bermakna dengan penciptaannya, pengarang, agama dan realiti. Teks tidak bersifat autonomi, sebaliknya berfungsi dalam ikatan yang dibataskan oleh ajaran agama, norma-norma kehidupan dan kebenaran. Kritikan novel yang dibincangkan menggunakan teori estetika bersepadu. Analisis terhadap teks Senjakala mendapati bahawa pengarang novel Baharudin Kahar telah mengetengahkan isu-isu kegigihan seorang pemburu tua yang pergi memburu selama lebih daripada 100 hari bagi mendapatkan daging rusa untuk anak perawannya yang sakit. Antara aspek pemikiran yang ditengahkan dalam novel ini termasuklah isu kasih sayang, memberi penghargaan dan pemalasan budi.
Antara aspek pemikiran yang diketengahkan dari segi kasih sayang adalah pengorbanan seorang ayah yang ditunjukkan oleh seorang pemburu tua iaitu Kinto apabila mendapati anak perawannya telah sakit dan diberitahu oleh seorang doktor yang bernama Jones mengenai ajar yang bakal menjemputnya pada bila-bila masa. Hal ini telah menjadikan anak perawannya menyatakan hasrat dan keinginan untuk merasa daging rusa yang dahulunya selalu dimakan olehnya. Kinto sanggup memburu untuk memenuhi hajat anak perawannya walaupun usianya telah tua dan tidak berdaya untuk memburu lagi, akan tetapi dengan sifat kasih sayang terhadap anaknya, beliau sanggup mengorbankan dirinya untuk memburu rusa semula. Di sini, penulis cuba untuk mengaitkan isu kasih sayang dan pengorbanan seorang ayah terhadap anaknya sendiri dengan peranan dan tanggungjawab seorang ayah sebagai ketua keluarga. Ini dapat dilihat secara jelas di mana dalam novel ini, ia telah menceritakan tentang kisah seorang ayah yang menjaga anak perawannya sejak berusia 2 tahun lagi setelah pemergian ibu isteri tercinta. Pengarang ingin membangkitkan isu pengorbanan dalam peranan dan tanggungjawab seorang ayah terhadap anaknya. Setiap ayah memiliki tanggungjawab untuk mengasuh anaknya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang ayah tersebut. Peranan ayah dalam pengasuhan anak boleh dipaparkan dengan cara memberi kasih sayang, prihatin, rasa aman, kehangatan kepada anggota keluarga sehingga memungkinkan anak tubuh dan berkembang sesuai dengan usia. Berdasarkan teori estetika bersepadu aspek pemikiran kasih sayang dan pengorbanan seorang ayah yang ditunjukkan dalam jalan cerita novel Senjakala, ayah adalah seorang insan yang sangat bermakna. Tanpa ayah, siapalah kita di dunia ini? Tanpa ayah, kita tidak akan lahir di dunia ini. Ayah adalah sesokan badan yang sanggup berjuang mencari rezeki untuk keluarga dan untuk membesarkan anak-anak. Kita haruslah menghormati ayah dan menghargainya. Jangan sesekali melukakan hati dan perasaannya. Walaupun ibu lebih utama, tetapi ayah juga memainkan peranan yang besar dalam mendidik anak-anak supaya menjadi insan yang berguna dan berpendidikan. Dalam Al-Quran, terdapat dalil-dalil yang menjelaskan bahawa kita sewajarnya menghormati kedua ibu bapa kita. Surah An-Nisa ayat 4, Allah berfirman, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah memerintahkan umatnya supaya berbuat baik kepada ibu bapa dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lebih jelas lagi, Allah memerintahkan kita supaya mentauhidkannya iaitu dengan mengesahkannya dan beribadah kepadanya sahaja. Kemudian Allah memerintah kita untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan ibu bapa di tangga kedua selepas perintah mentauhidkannya. Begitulah penjelasan Allah tentang besarnya kedudukan ibu bapa. Oleh itu, hargailah ibu bapa dan berbuat baiklah kepada mereka selagi mereka masih ada. Hargailah pengorbanan ayah walaupun mereka tidak selalu ada dengan kita. Tetapi dia juga banyak berkorban mencari rezeki untuk membesarkan anak-anak. Demi anak, ayah sanggup berhujan panas dengan mengesah sepenuh tenaga demi mencari sesuap nasi. Ayah seboleh-bolehnya tidak mahu melukakan hati dan perasaan anak-anak. Dia sentiasa mendoakan yang terbaik kepada anak-anak. Ayah ingin melihat anak-anaknya membesar tanpa kesulitan dan kesusahan hidup. Dia ingin melihat kita membesar dengan penuh kegembiraan. Seterusnya, pemikiran yang dapat dibincangkan dalam novel ini adalah pembalasan budi. Ia dapat dilihat melalui pertolongan Kinto dalam membantu batin hitam dan penduduk kampungnya dalam membunuh seekor harimau ganas panjang 9 yang dianggap berpuaka dan terus mengganas di kawasan itu. Kinto berjaya menumpaskan harimau tersebut seorang diri, maka dengan itu penduduk kampung telah menganggap Kinto sebagai seorang jago penyelamat yang perlu disanjungi dan dihormati. Batin hitam iaitu anak batin hitam dan anak buahnya membuat keputusan untuk membalas budi Kinto dengan membalas Kinto memburu rusa apabila Kinto meminta pertolongan mereka kerana sudah lebih 100 hari memburu tetapi tidak membuah apa-apa hasil.
Di sini, penulis cuba untuk menggambarkan isu pembalasan budi seseorang yang mana jasanya tetap dikenang selama-lamanya dengan menceritakan bagaimana penduduk kampung membalas budi Kinto dengan menolongnya semula. Penulis menulis perkara ini untuk memberitahu masyarakat bahawa pertolongan yang diberikan seharusnya diingat dan penghargaan seseorang melalui kaedah pembalasan budi adalah sebagai lambang kesejahteraan dan identiti kelompok masyarakat yang mempunyai nilai yang tinggi. Pengarang ingin membangkitkan idea bahawa konsep budi merupakan teras nilai unggul dan jati diri Melayu. Secara amnya, konsep ini jelas murni dan perlu dipertahankan dalam setiap lapisan masyarakat masa kini. Pembalasan budi ini sememangnya menjadi nadi ummah kerana ia mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Ia tidaklah menjadi ketetapan buat setiap masyarakat. Namun, pembalasan budi ini telah dipraktikkan sejak berkurun lamanya kerana ia juga merupakan salah satu usaha untuk menampakkan kehuluran seorang dalam berbudi bahasa. Konsep pembalasan budi juga merupakan satu agenda untuk melahirkan masyarakat mempunyai nilai yang tinggi dan tidak menjadi seperti kacang lupakan kulit yang telah dipersetujui oleh Had Saleh 1985. Dalam teori estetika bersepadu, pembalasan budi dalam jalan cerita ini berkisahkan ketika seseorang berbuat baik pada diri kita, maka ia telah mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk kita, apakah berupa tenaga, fikiran, harta, perasaan, waktu dan sebagainya. Oleh itu, seseorang tersebut yang mencurahkan semuanya itu untuk diri kita atau untuk apa yang kita sukai dengan hati yang tulus, maka orang tersebut berhak dibalas kebaikannya dan disyukuri pemberiannya. Berterima kasih pemberian orang lain adalah perangai terpuji. Setiap Muslim hendaklah menghiasi diri amal seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Surah Ar-Rahman ayat 60. Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. An-Nisa ayat 86. Berbalas budi di samping merupakan perangai disukai oleh Allah dan terpuji di tengah masyarakat adalah salah satu cara untuk mencegah timbulnya keinginan mengungkit-ungkit pemberian yang bisa membatalkan amal pemberiannya. Bentuk balas budi ialah membalas kebaikan orang. Tentu saja setiap orang membalas sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Jika seseorang membalas dengan yang sepadan atau lebih baik, inilah yang diharapkan. Jika tidak, maka balasan kebaikan yang minimal dianjurkan oleh Islam adalah dengan mengucap terima kasih dan memuji kebaikan orang tersebut, mendoakannya dan memintakan ampunan baginya. Kesimpulannya, dalam novel ini dilukiskan kecelakaan hati seorang manusia yang tidak mahu menerima kekalahan, tentang harga diri dan kasih sayang. Ia juga mencakupi hubungan manusia dengan Tuhannya, alam dan sesama manusia. Di atas segala-galanya tersimpan falsafah tentang proses pencarian diri, tentang kewujudan kita yang perlu menerima erti kekalahan bersandarkan kesedaran pada keagungan Tuhan. Cinta yang patah dan segala macam kompleksitinya, rendah diri seorang lelaki dengan rindu dan cintanya yang tak sampai juga terungkap dalam novel ini. Beberapa aspek pemikiran juga diketengahkan secara tidak langsung menerusi baik-baik perjuangan yang dipertontonkan kepada kita, di mana aspek kasih sayang, penghargaan dan pembalasan budi dapat dilihat secara kritis melalui novel ini. Sekian daripada saya. Terima kasih.